Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Setelah kita digemparkan dengan RM24,8 juta berkaitan dengan pecah amanah RM24,8 juta. Jumlah angka ini ataupun nilai duit ini bukanlah satu jumlah yang sedikit. Nah, saudara-saudara, akhirnya Zahid Hamidi membuat satu pengakuan yang besar yang mengejutkan berkaitan dengan RM24,8 juta ini. Pecah amanah RM24,8 juta. Ahmad Zahid sifatkan ia perbuatan licik. Penolong akauntan Lembaga Kemajuan Kelantan Selatan ataupun Kesedar yang ditahan Sabtu lalu kerana disyaki pecah amanah membabitkan jumlah RM24,8 juta. Dipercayai menggunakan identiti 9 individu dalam Kesedar. Bermakna tuan-tuan dan puan semua, ini satu lagi tangkapan yang mengejutkan ramai. Tidak kisahlah pemimpin dari kerajaan, pemimpin dari pembangkang. Mendedahkan perkara itu, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi menyifatkan ia perbuatan licik, lebih lagi apabila dilakukan untuk satu tempoh yang lama, yaitu 8 tahun. Nah, pecah amanah RM24,8 juta yang menghampiri RM25 juta ini telah dilakukan selama 8 tahun dan sudah pasti ini perkara yang paling tidak disukai ramai. Dan pada akhirnya setelah Perdana Menteri ataupun Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri, tiba-tiba kita mendengar pula pendedahan ini dan sudah pasti ini menjadi satu mungkin kejayaan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Mungkin ada beberapa pihak yang telah membocorkan perkara ini. Nah, saudara-saudara, dalam artikel ini, beliau yang juga Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah memaklumkan tindakan tegas diambil. Selain tidak akan berkompromi, kerana perkara itu membabitkan wang rakyat. Saya mengambil tindakan tegas dan saya tidak akan pernah berkompromi. Kerana ini adalah wang cukai rakyat yang sepatutnya digunakan untuk peneroka Kesedar. Tetapi sebaliknya, individu berkenaan guna untuk kepentingan peribadi. Tangkapan telah dibuat. Saya telah mengarahkan KSU ataupun Ketua Setiausaha Kementerian mengambil tindakan perundangan dengan segera, katanya. Pada sidang media, selepas Majlis Pelancaran Jerayawara Program Advokasi Anti Gangguan Seksual. Sementara itu, Ahmad Zahid berkata, suspek akan dikenakan tindakan berdasarkan tata kelola sedia ada oleh Jabatan Perkhidmatan Awam ataupun JPA, termasuklah yang digantung tugas. Media sebelum ini yang melaporkan, lelaki berusia 37 tahun itu ditahan pada 12.21 tengah malam oleh pasukan bahagian siasatan jenayah Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Gua Musang. Ketua Polis Kelantan, Datuk Muhammad Zaki Harun dilapor berkata, suspek ditahan di rumahnya di Bandar Gua Musang dan direman 7 hari bermula Sabtu. Nah, ini satu tangkapan yang pasti mengejutkan ramai dan menjadi pengajaran juga kepada mana-mana pemimpin ataupun siapa sahajalah yang mempunyai niat ataupun mungkin sedang melakukan perkara-perkara sedemikian berkaitan dengan pengubahan wang haram, berkaitan dengan penyelewengan dana, berkaitan dengan pecah amanah dan lain-lain. Nah, pada akhirnya Timbalan Perdana Menteri Ahmad Zahid menyifatkan perkara ini adalah perbuatan yang licik. Jadi apa komen Anda? Teruskan bersama di dalam channel ini. Untuk info yang seterusnya, info padu, info hangat, disediakan di dalam channel ini. Jangan lupa tekan butang like, share, dan subscribe. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Tuan-tuan dan puan semua, saudara-saudara sekalian yang saya hormati, setelah Malaysia digemparkan, setelah Kabinet Kerajaan Perpaduan digemparkan,
setelah Perikatan Nasional digemparkan dengan satu kabar angin, ataupun bukan lagi kabar angin, setelah Presiden PAS sendiri, Tan Sri Abdul Hadi Awang, buat pengakuan terdapat individu dari kerajaan yang menawarkan PAS ataupun ingin berjumpa dengan Hadi Awang untuk menawarkan PAS masuk dalam kerajaan perpaduan. Nah, pada akhirnya banyak spekulasi yang dibuat. Adakah relevan Hadi Awang ataupun PAS masuk ataupun menyertai kerajaan perpaduan? Dan apakah kebaikannya akan diterima oleh kerajaan perpaduan hari ini? Sedangkan hari ini pun masih tetap kuku. Dan apakah pula relevannya PAS untuk masuk dalam kerajaan? Dan persoalan seterusnya, apakah akan terjadi kepada Perikatan Nasional? Adakah PN akan bubar? Adakah Muhyiddin Yassin akan letak jawatan kalau benar Hadi dan PAS menyertai kerajaan? Jadi banyak spekulasi yang dibuat. Saudara-saudara, akhirnya identiti pemimpin dari kerajaan yang menghubungi Hadi Awang itulah yang menjadi tanda tanya ramai orang. Nah, pada akhirnya saudara-saudara, Presiden PAS Abdul Hadi Awang akhirnya telah dicabar oleh seorang MKT UMNO untuk mendedahkan identiti individu yang menawarkan kepada partinya untuk menyertai kerajaan perpaduan. Sedangkan beberapa pemimpin tertinggi dalam kerajaan pun berkata mereka tidak tahu menahu langsung tentang kabar angin ini, tentang berita ini bahwa terdapat pemimpin dari kerajaan yang mahu PAS ataupun telah menawarkan PAS, menawarkan Hadi sendiri untuk masuk dalam kerajaan perpaduan. Nah, saudara-saudara, begitu juga respon dari Timbalan Perdana Menteri, Presiden UMNO sendiri, Zahid Hamidi, yang berkata bahwa beliau juga menerima kenyataan dari Hadi itu sebagai penerimaan dari Ahmad Zahid Hamidi adalah beliau menerima perkara itu negatif. Bermakna Zahid Hamidi sendiri tidak mahu Hadi masuk dalam kerajaan perpaduan. Nah, dalam satu artikel ini, saya tidak terkejut sekiranya Hadi gagal untuk mendedahkan identiti individu ini, karena individu ini tidak wujud. Nah, kalau benar apa yang dinyatakan oleh MKT UMNO ini, adakah bermakna Hadi Awang menipu pula? Adakah Hadi Awang menipu rakyat Malaysia hanya untuk mengejutkan, membuat isu yang tidak wujud pun? Jadi itu menjadi persoalan lah kalau benar Hadi menipu dan kalau benar juga apa yang dinyatakan oleh MKT UMNO itu. Sama seperti apabila Hadi gagal untuk memberikan sekelumit bukti pun untuk pelbagai tuduhan liar dan tidak masuk akal yang dilemparkannya terhadap DAP dan saya sebelum ini. Hadi telah menuduh DAP dan saya sebagai kononnya mempromosikan Islamofobia. Sekiranya betul, Hadi telah gagal dalam tanggung jawabnya sebagai duta khas ke Timur Tengah untuk 2 orang PM apabila dia gagal melaporkan insiden Islamofobia ini kepada Badan Pemerhati Islamofobia, Pertubuhan Kerjasama Islam ataupun OIC. Nah, saudara-saudara, tuan-tuan dan bapak semua, dalam artikel ini lagi, dia juga gagal dalam menjalankan tanggung jawabnya sebagai seorang ahli parlimen untuk membangkitkan perkara ini di parlimen. Karena sangatlah tidak diterima untuk Islamofobia dibiarkan di dalam mana-mana dari 57 negara OIC. Jadi adakah di sini kita dapat lihat bahwa Hadi Awang memang sengaja buat cerita nak menakut-nakutkan pemimpin. Nah, persoalannya siapa yang dia nak takutkan? Adakah nak takutkan Anwar? Ataupun hanya nak mengejutkan netizen rakyat Malaysia? Ataupun mengejutkan Muhyiddin Yassin sendiri? Nah, itu menjadi persoalan. Jadi apa komen Anda? Mungkin ada juga cakap-cakap kalau Hadi masuk kerajaan perpaduan, sudah semestinya PAS adalah mempunyai jumlah korupsi yang tertinggi. Jadi adakah Hadi Awang meminta untuk mendapat jawatan yang tertinggi? Dan yang jawatan tertinggi itu adalah Perdana Menteri. Nah, mungkinkah Hadi mahu jadi Perdana Menteri sekiranya menyertai kerajaan perpaduan? Ataupun mungkin setidaknya sekurang-kurangnya menjadi timbalan Perdana Menteri. Nah, itu semua menjadi persoalan. Tapi yang kita mahu tahu, betulkah ada identiti ini? Jadi apa komen Anda? Terus bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya. Jangan lupa tekan butang like, share, dan subscribe.